warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurbahaya binti Banak Berbalik dari Unit Pendidikan Islam 1, Jun 2023. Hari ini saya akan membentangkan persembahan analisis tentang hadis maudhu' ataupun palsu dan juga keberkesanan aplikasi untuk menyemak hadis berkenaan. Bagi subjek PMK 104 Penentang Ulum Quran dan juga Ulum Hadis. Pensyarah bernama Ustaz Fuad bin Muhammad Saleh. Jadinya, awas hadis palsu. Sebagai mukadimahnya, saya pengenalan, Rasulullah sendiri menyebutkan hadis palsu. Rasulullah menyebutkan barang siapa yang berdusta di atas nama Rasulullah, maka siaplah tempatnya neraka. Maksudnya, hadis yang diriwayatkan oleh Nabi itu, hadis palsu ataupun hadis maudhu' itu, kata para ulama, kedudukan hadis maudhu' itu merupakan kedudukan yang paling rendah dari martabat hadis dhaif. Dari sudut matanya, dari sudut sanadnya dan sebagainya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Salah, dia kata, alamu an hadisul maudhu' syarul ahadis ad-dha'ifah. Ketahuilah olehmu bahawa hadis palsu termasuk hadis dhaif yang paling buruk. Sebab tu dalam satu kajian dalam satu kajian ceramah yang Ustaz Hadi Hidayat buat, dia ada listkan 3 yang untuk diingat tentang hadis dhaif ni. Mana kedudukan hadis maudhu' ni yang mana paling rendah. Itu dia ada di kedudukan yang terakhir. Yang terusnya adalah hadis maudhu' dan juga yang ketiga adalah hadis munkar dan juga hadis-hadis dhaif yang lainnya. Jadinya apa yang dimaksudkan dengan hadis maudhu' ni? Kata Imam Al-Baiquni dalam mazmumahnya yang masyhur, hadis palsu ni pendustaan yang direka dan dicipta di atas nama Nabi, maka itulah yang dinamakan hadis maudhu'. Wal-kazibu muhdiful maudhu' an-nabi fazalikal maudhu'. Maksudnya hadis tu tidak datang daripada Nabi, sama ada ucapan Nabi, perbuatan, takrir, tapi disalahgunakan, tersalah ataupun secara sengaja ataupun tidak sengaja, disebabkan oleh kejahilan seseorang tu, dan juga disebabkan oleh ingin menjatuhkan agama Islam itu sendiri. Bab yang kedua, kita akan bincangkan tentang sejarah bagaimana boleh muncul hadis maudhu' ini. Pada zaman Rasulullah tidak muncul hadis maudhu', pemalsuan hadis, kerana waktu itu Nabi Muhammad SAW masih berada pada zaman tersebut, dan Nabi sendiri bersikap tegas dalam menegakkan kebenaran, dan juga waktu tersebut pembukuan hadis masih tidak dilaksanakan. Seterusnya pada zaman Khalifah Abu Bakar dan juga Khalifah Umar. Zaman ini juga mereka sangat teliti dan hati-hati dalam menerima dan menyampaikan ajaran Nabi. Jadinya Khalifah Umar yang kita tahu seorang yang tegas, dia akan mengambil tindakan siapa pun yang mengindahkan seruan dan perintah Khalifah tersebut. Jadinya kemurnian ajaran hadis itu masih tidak disalahguna lagi lah pada zaman Khalifah Abu Bakar dan juga Khalifah Umar. Jadi waktu ni masih tidak ada masalah. Tetapi pada zaman Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Ali, muncul bibit yang mana akan munculnya pemalsuan hadis. Pada zaman Uthman, Abdullah bin Sabah yang merupakan seorang munafik yang melancarkan fitnah di kalangan umat Islam yang memecahkan Islam. Itu adalah titik tolak yang mana menyebabkan pembunuhan Uthman lah, disebabkan pergolakan politik tu, dan juga tumpuk pemerintahan nak pilih khalifah mana yang lebih layak.
Sebab itulah munculnya golongan yang pada zaman Ali dalam kitab Al-Hadis Al-Mustahu Subhi Sahih Hadis Maudhu'. Hadis Maudhu' tu dia kata dekat dalam kitab tu lahir pada 41 Hijrah pada saat Ali bin Abi Talib sebagai khalifah keempat. Kerana waktu tu terpecahnya umat Islam kepada 3 golongan, Syiah, Muawiyah dan juga Khawarij. Mana masing-masing membuat hadis disebabkan taksub dan sebagainya terhadap khalifah. Sebagai contoh, kita boleh lihat contoh hadis palsu zaman sahabat yang muncul disebabkan oleh fanatik terhadap khalifah itu sendiri. Hadis yang pertama tentang Ya Ali inna Allah qad warfaka wa rizalika wa liwalidayni ahli min syairati wa tahmi syi'ah wabsi fa innaka an ra'at-talak fihi Dawud al-wada'. Jadi hadis ni dia mengangkat kedudukan Ali sebagai khalifah dan juga merendah-rendahkan khalifah yang lain seperti Abu Bakar, Uthman dan juga Muawiyah, di mana perkara ini tersebar. Dia nak menunjukkan yang Ali lah yang paling layak menjadi khalifah. Seterusnya ada juga untuk hadis yang direka-reka ni yang menyebabkan hadis tu maudhu' pada zaman yang ingin mengangkat martabat Muawiyah, Abu Bakar dan Umar. Ni dia macam bergaduh antara sesama lain lah yang menyebabkan perpecahan umat Islam. Okay, seterusnya bab yang ketiga, perlu kita mengenal bagaimana ciri-ciri, bagaimana cara untuk kita mengenal hadis maudhu' ni melalui beberapa cara berdasarkan ciri-cirinya, iaitu berdasarkan pada sanadnya, berdasarkan pada matan suatu hadis. Pada sanad, ikrar atau pengakuan daripada perawi tersebut bahawa dia telah mencipta hadis tersebut. Yang mana nanti kita akan tengok beberapa contoh yang berkaitan. Yang kedua, terbukti daripada pengakuan bahawa dia telah berdusta. Contohnya, bahawa dia telah mendengar hadis daripada syekh yang sekian, tapi syekh tersebut tidak pernah masuk ataupun sampai tempat tersebut. Seterusnya, perawi tersebut dikenal sebagai seorang pemalsu hadis Nabi, iaitu perawi tersebut yang bersifat pemalsu ataupun pendusta. Iaitu seterusnya pada matan, iaitu pada teks hadis. Teks hadis tu bercanggah dengan Al-Quran, usul, asal usul dan kaedah-kaedah agama. Juga teks hadis ni bercanggah dengan hadis sahih lain. Seterusnya bercanggah dengan ijma' para sahabat dan bertentangan dengan laluri akal kita. Ilmu sains pun tak boleh buktikan perkara itu. Bertentangan dengan sumber-sumber utama dalam agama. Dan juga tak terdapat pun dalam kitab-kitab hadis yang muktabar seperti Sunan Sitah ataupun kitab Tis'ah, Sunan Tis'ah. Dan seterusnya, kelemahan urusan lafaz dan juga makna. Lafaz dan makna amat penting dalam suatu hadis. Dan juga seterusnya, hadis tu dilihat melampaui batas dan mustahil Nabi Muhammad yang mengucapkan kata-kata tersebut. Yang terakhir, kandungan dalam teks hadis adalah suatu yang bid'ah, suatu yang tak ada tapi diada-adakan dengan tujuan-tujuan yang tertentu. Untuk kebaikan ke, tak kisahlah, asalkan tujuan tu kata tujuan tak menghalalkan cara. Okay. Kita akan tengok contoh-contoh yang berkaitan. Okey, contohnya macam pengakuan sendiri yang kita kata sebagai sanad tadi. Contohnya Ibnu Ismah Nuh Ibnu Maryam memasukkan hadis tentang fadilah Al-Quran dalam surah dan surah. Dia yang mengaku, dia yang memasukkan hadis itu. Seterusnya, bertentangan dengan fakta, bertentangan dengan akal sihat dan berlawanan dengan ayat Al-Quran. Contoh dia,
Berita yang disampaikan oleh Abdul Rahman bin Zaid Islam dari ayahnya dari kakeknya. Kapal Nabi Nuh tawaf sebanyak 7 kali, lalu solat di dekat makam bekas tapak kaki Ibrahim. Sama 2 rakaat. Kalau kita fikir logik sangat, macam mana kapal boleh tawaf? Macam tu lah, tak logik. Seterusnya, rendah penggunaan bahasanya. Contohnya, penggunaan bahasa dalam nahwu Arab lah. Kita mungkin tak dapat beza kan. Tapi kalau kita tengok maksud dia pun dah kacau bilang. Maksudnya, itu adalah contoh hadis maudhu' lah. Dan yang keempat, tidak ditemui dalam kitab. Contohnya, yang dia tunjukkan tu, Allah murka akan turunkan wahyu dalam bahasa Parsi. Tapi Allah redha akan turun wahyu dalam bahasa Arab yang menunjukkan taksub terhadap bahasa bangsa Arab itu sendiri. Sehingga ada orang buat pada ni. Seterusnya, bertentangan dengan akal. Sebagai contoh, bawalah sayur dalam hidangan kamu kerana ia menjauhkan syaitan. Jadinya dia nak kata, dia nak suruh orang makan sayur lah kot dalam hadis ni. Tapi disebabkan dia sandarkan kepada Nabi Muhammad, jadinya dia adalah satu yang salah. Seterusnya, bertentangan dengan Al-Quran dan dalil yang mutawatir. Seperti 7,000, umur dia ni 7,000 tahun dan kini dalam ribu yang ke-7 dan sebagainya. Mungkin ada hadis ni. Dan yang terakhir, keterangan yang lucu dan membuatkan kita ketawa. Sebagai contoh, dia kata Allah mempunyai malaikat daripada batu bernama Umarah. Pada setiap hari turun di atas kedai batu, lalu letakkan harga barang-barang tersebut dan juga naik semula. Maksudnya malaikat turun meletakkan batu, lepas tu naik semula. Padahal kita tahu malaikat ada dengan kita. Dengan adanya hadis maudhu' ni, dia membuatkan merendahkan martabat hadis tu sendiri. Orang yang tak ada sertifikat hadis boleh sewenang-wenangnya mengeluarkan hadis. Macam tu. Jadinya, apa pula usaha yang dilaksanakan oleh golongan hadis ini bagi menteras hadis maudhu'? Kalau kita tengok sekarang pun di media sosial dan sebagainya, memang sangat banyak hadis-hadis maudhu' yang dikeluarkan, WhatsApp dan sebagainya, hingga membuatkan orang mempercayai itu adalah kata-kata daripada Nabi, perbuatan daripada Nabi, taklid daripada Nabi dan sebagainya. Jadi usaha yang pertama yang golongan hadisin, ulama hadis kita boleh lakukan, membuku, menterjemah dan juga menyebarkan nama perawi yang dikesani pernah memasukkan hadis mengikut kaedah dia lah, mengikut deraja sebagaimana yang diputuskan dalam ilmu menimbang kedudukan rawi hadis. Jadi kita boleh tahu hadis ni, perawi itu bersifatnya macam mana, adil ke tidak. Adalah 5 syarat hadis tu. Kita tengok macam mana perawi ni dulu, macam mana berdasarkan buku hadis, macam mana perangai dia tu, adakah perawi ini bersifat adil, dhabi, syarah istilah dan sebagainya. Bagi tujuan mengingatkan Islam daripada bahaya akibatnya daripada niat buruk pemalsu hadis itu. Seterusnya, para ulama hadis juga boleh memantapkan ilmu hadis seperti ilmu mustalahatul hadis dan ilmu tahrij al-hadis. Itu ilmu mustalahatul hadis menjelaskan tentang perawi dan hadis sama ada diterima ataupun ditolak, membahaskan
metod dan prinsip dalam mengenal pasti sumber asli hadis. Jadinya sebab itulah adanya pusat-pusat ilmu hadis sekarang di universiti-universiti awam pun ada memperkasakan hadis ini. Selain pada Al-Quran, hadis juga diperkasakan kerana hadis merupakan sumber kedua dalam Islam. Seterusnya, mengedit semula kitab hadis. Kitab hadis yang ada hadis maudhu' tu, ulama boleh mengedit semula yang mendapati banyak minat hadis maudhu' seperti kitab Al-Jawhar, kitab Jawhar Al-Ma'rufu, Siyar Al-Sani. Seterusnya, meningkatkan usaha mencari hadis. Usaha ini kerana rawi hadis tersebar ke mana. Jadinya kita para ulama hadis, mutahaddis, boleh pergi ke bandar-bandar untuk mencari. Sekarang ni ujung jari kita boleh kontak kan yang pakar dalam ilmu hadis ni untuk kumpul hadis-hadis yang mungkin telah tenggelam, telah tiada dan sebagainya. Cari semula dan kaji semula. Seterusnya, menerangkan keadaan perawi hadis. Para perawi hadis ini dia kena belajar biografi perawi tu, kejujuran perawi tu, sama ada dobit daripada daya ingatan dia ataupun dobit daripada kitab dobit kitabi dan juga dobit hifzi. Jadinya barulah hadis ni dapat membezakan hadis tu hasan, sahih, dhaif. Baru lagi dia boleh mengkritik para perawi hadis yang memasukkan hadis ni kalau dengan adanya ilmu, iaitu ilmu jahrul wa ta'dil. Seterusnya, menjelaskan kepada umum mengenai hadis maudhu'. Kalau hanya ulama je yang mengetahui tapi orang ramai tidak mengetahui, ia merupakan satu masalah juga lah. Jadinya dengan cara ni adalah inisiatif aplikasi teknologi yang dibuat oleh ulama-ulama berganding bahu untuk mengelakkan hadis ini, ilmu agama ini daripada terus tercemar dengan kekotoran luar. Kerana kita tahu banyak orang yang ingin menjatuhkan Islam, banyak orang yang ingin menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Dia ingin membongkarkan kecacatan terhadap hadis. Jadinya dengan adanya aplikasi yang betul-betul berautoriti, yang betul-betul sahih, yang dapat menyebabkan budaya orang kita ataupun budaya masyarakat Islam di seluruh dunia secara amnya akan lebih terjaga, akan lebih berhati-hati untuk menyebarkan hadis. Sebab tu dalam topik seterusnya kita memberitahu tentang keberkesanan aplikasi teknologi digital hadis yang berautoriti terhadap ulum hadis, terutamanya hadis maudhu'. Sebab ada aplikasi yang tidak meletakkan hadis maudhu' tersebut. Jadinya hari ini kita akan tengok satu aplikasi, iaitu aplikasi Semak Hadis. Aplikasi Semak Hadis ni aplikasi apa? Aplikasi Semak Hadis ni adalah satu aplikasi yang dibuat oleh orang Malaysia, made in Malaysia, oleh Profesor Madya Dr. Rozaini daripada merupakan pensyarah di USIM, yang merupakan pensyarah di UPSI. Nama sebenar beliau Muhammad Rozaini bin Ramli. Jadinya hadis ni, dalam Semak Hadis ni dia ada dua. Satu yang warna biru ni adalah aplikasinya, dan satu lagi yang warna kuning ni adalah website yang kita boleh klik di Google, App Store dan sebagainya untuk mencari hadis. Ingat untuk aplikasi Semak Hadis ni hanya berfokuskan kepada hadis dhaif dan juga hadis dhaif, hadis palsu dan juga yang tiada penerangannya ataupun yang bukan hadis. Sebenarnya orang ingat
Satu tu adalah hadis. Tapi sebenarnya bukan hadis. Ni aplikasi semak hadis ni membolehkan menyimak suatu hadis dengan mudah. Tetapi bukan itu saja, dia adalah glosarinya. Dia ada info-info tentang hadis. Dekat sini di sebelah kanan ni yang buku ni bila kita buka dalam phone PSE semak hadis yang warna hijau. Ni ada seterusnya nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara penggunaan semak hadis ni bagi mencari hadis maudhu'. Okey, tanpa buang masa, kita boleh search perkataan semak hadis. Di cara pertama tu, klik je semak hadis. Buka je website tu, dia akan keluar. Dia kata laman web bahasa Melayu lah, bahasa Malaysia untuk semak hadis ni. Jadinya, dia kata adalah sumber-sumber yang mereka ambil. Mereka ambil daripada semak hadis bahasa Arab, buku hadis bahasa Melayu, bahasa Arab, dan mereka masukkan dalam website ini, dan juga kajian-kajian individu yang pakar dalam bahasa Arab, dan juga tesis para pensyarah ataupun para ilmuwan dan sebagainya. Jadi langkah pertama, seeloknya kita tengok kepada glosari. Dalam glosari ni kita boleh tahu tentang definisi beberapa hadis lah, sahih dan sebagainya. Tapi hari ni kita tengok hadis palsu ataupun hadis maudhu' yang kita katakan hadis yang direka secara sengaja, disandarkan daripada Rasulullah, sengaja ataupun tak sengaja. Jadinya dengan adanya glosari ni menyebabkan orang awam pun boleh faham. Kalau kita terus ke pencarian, kita mungkin tak faham apa maksud daripada semua tu. Okay, glosari penting. Seterusnya kita pergi pada eksplorasi. Sebelah dia je, dia ada bab hadis, status hadis, dan juga sahabat yang merawi hadis tu, merawikan hadis apa, nama-nama. Okay, seterusnya kita tengok bab hadis ni. Susunan dia sangat cantik, daripada huruf I sampai huruf Z, semuanya ada. Okay, sebab tu saya kata kena tengok glosari dulu, barulah kita boleh tahu status hadis tu. Kalau tak, kita tak faham apa maksud ni. Jadi seeloknya tengok dulu status glosari tu dulu. Okay, untuk kali ni kita akan tengok satu contoh hadis maudhu', hadis yang paling bawah dalam taraf hadis dhaif. Okay, bab puasa, sebab kita bulan Ramadan. Okay, jadi bab puasa ni ada 428 hadis. Banyak tak banyak? Okay, kita cari ada perkataan palsu saja, baru kita buka status hadis tu. Okay, macam yang pertama, satu hadis ni lemah. Okay, bukan. Kita tengok muka surat yang ketiga. Okay, tiada. Seterusnya, okay, ni yang atas sekali, status hadisnya palsu, yang kita cari-cari ni lah. Okay, kita klik saja macam biasa. Okay, kita tengok tajuk dia. Tengok tajuk pun macam, wow, kenapa tajuk dia macam ni? Sebenarnya satu tusuk daripada tusuk kenabian adalah menyegerakan berbuka puasa. 70 tusuk kenabian. Jadinya apa yang ada dekat feature hadis ni, dia ada teks bahasa Arab, ada teks bahasa Malaysia, sebab ni orang Malaysia yang buat. Dan paling penting sekali, kita nak tahu status. Jadinya status adalah palsu lah, seperti mana yang kita nak cari tadi. Senang tak? Dan ada juga komen daripada ulama hadis tentang hadis ini. Maknanya kajian-kajian dalam kitab-kitab tu diletakkan kat sini. Seterusnya ada juga rujukan daripada Muhammad Nasir Ad-Din Al-Bairani. Kalau kita cari pun memang Nasir Al-Bairani ni bukan
penulis buku yang terkenal jugalah. Daripada maklumat ni kita boleh tahu keautoritian semak hadis punya aplikasi dan juga website ni, daripada pejabat mufti, daripada Jabatan Pengajian Islam dan sebagainya. Jadinya kat bawah ni ada iklan daripada Dr. Rozaimi yang buat aplikasi ni. Okey. Seterusnya kita copy untuk kita cari semula dekat carian kat carian hadis. Sebenarnya kat carian hadis ni kita boleh ambil kata kunci seperti kata kunci beberapa perkataan saja dalam bahasa Arab ni, dalam bahasa Melayu pun boleh. Kalau macam ini kita boleh tarik 70 juzuk Kenabian, nak cari balik hadis tadi kan, dah jumpa balik. Jadinya aplikasi semak hadis ni kalau kita tengok memudahkan para pengguna kerana dalam bahasa Melayu satu. Kalau bahasa Inggeris nanti susah juga. Tapi yang merugikan adalah tiada bahasa Inggeris. Dan ada juga soalan-soalan lazim. Hadis maudhu untuk kita jadikan rujukan, bukannya untuk kita amalkan. Jadi tujuan semak hadis ni bukan untuk kita amalkan hadis tersebut, tapi untuk kita tahu yang selama ni hadis-hadis yang aku tahu rupanya hadis tu adalah hadis maudhu. Untuk kita lebih berwaspada lah dalam menyampaikan, membahagikan ke media sosial. Apatah lagi kita sebagai pengguna media sosial yang berhemah, juga sebagai murabbi kita yang bukan murabbi. Lagilah kena berhati-hati dalam sini. Sedikit sebanyak tentang semak hadis, antara kelebihannya ada bahasa Melayu, ada bahasa Arab, pencariannya boleh dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Arab. Kerana ini memudahkan untuk kita rakyat Malaysia untuk mencari hadis. Dan seterusnya semak hadis ni juga ada dua feature tadi, dan juga ada banyak hadis. Dalam aplikasi tu ada 140,000 hadis yang telah dikumpulkan setakat ni. Jadinya mereka, para pengkaji ni, hari demi hari sepanjang tahun boleh meletakkan hadis-hadis yang baru yang diletakkan dalam semak hadis. Dan semak hadis ni adalah satu aplikasi yang berautoriti kerana seorang pengkajinya pun seorang Profesor Madya, dan juga pengkajinya juga bekerjasama dengan Mufti Wilayah Persekutuan yang untuk mendapatkan info tentang hadis-hadis dan sebagainya. Lagi kelebihannya adalah kerana hujung jari yang kita perlukan hanyalah rantaian internet yang laju untuk menggunakan aplikasi dan juga website yang telah disediakan. Memudahkan para pelajar, orang awam, orang ingin ambil master dan sebagainya untuk menyimak hadis-hadis yang disepakati itulah. Terakhir sekali, sebagai kesimpulannya, kita sebagai mukmin yang cinta kepada Rasulullah SAW kena menjaga nama Rasulullah daripada dicemari oleh pendustaan dan juga pemalsuan golongan yang tidak bertanggungjawab. Sebagai bukti kita cinta, sebagai bukti kita kasih kepada Rasulullah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih
kepada ku lebih daripada dikasih kepada ibu bapanya, anaknya dan manusia keseluruhannya. Sampai itu juga, jadi kewajipan kita semua sebagai umat Islam, sebelum nak baca, sebelum nak menulis, sebelum nak mengajar, menyampaikan atau menyebarkan sebuah hadis ni kan mulia daripada Rasulullah. Perlu dikenal pasti terlebih dahulu akan sumber dan status hadis tersebut ataupun hukum hadis tersebut, kerana bimbang dengan tidak menyatakan sumber dan hukum hadis akan terjerumus ke dalam ancaman Nabi tersebut. Dengan cara ini akan menjaga kesucian agama dan juga penyerangan golongan yang ingin menghancurkan Islam. Ancaman Nabi terhadap mereka yang menyelewengkan hadis ni adalah neraka tepatnya. Bismillah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.